Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin makin terdesak, Muhyiddin makin dalam masalah yang paling besar. Ada yang kata, adakah ini adalah doa kunut nazilah, balasan doa kunut nazilah? Ada juga yang kata, adakah ini balasan kepada pengkhianatan apabila berlakunya langkah syiratun? Pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan atau pengkhianat dapat balasan pengkhianatan. Hari ini disahkan 120 ketua bahagian mahu Muhyiddin berundur. Saya ingat kekecohan di dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu sudah selesai. Rupa-rupanya Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang kecoh itu belum pun selesai rupa-rupanya. Saya ingat apabila Muhyiddin sudah diusulkan sebagai satu-satunya calon Perdana Menteri daripada Bersatu, saya ingat semuanya sudah selesai. Rupa-rupanya dikabarkan 120 ketua bahagian mahu Muhyiddin berundur. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima cabaran terbesar sejak memimpin parti tersebut apabila 120 ketua bahagian Bersatu menggesa beliau berundur. Seramai 120 ketua bahagian Bersatu telah menandatangani akuan bersumpah agar Muhyiddin berundur dan menyerahkan kepimpinan kepada timbalan Presidennya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menurut laporan utusan Malaysia, Ketua Bahagian Bersatu Ampang Muhammad Isa Muhammad Said berkata mengakui akuan tersebut dibuat kerana kebimbangan ketua-ketua bahagian berhubung keberadaan Bersatu dalam mendepani pilihan raya umum ke-16. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pengkhianat. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada anda semua. Ini terapi imun Transufactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita tidak seimbang, kita pun kena penyakit. Dan sukar sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi kuat, ia akan bertindak melawan dan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu dengan itu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini dengan hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini ialah jawaban kepada doa anda selama ini. Menurut laporan utusan Malaysia, Ketua Bahagian Bersatu Ampang Muhammad Isa Muhammad Saidi mengakui akuan tersebut dibuat kerana kebimbangan ketua-ketua bahagian berhubung keberadaan Bersatu dalam mendepani pilihan raya umum ke-16. Muhyiddin turut mengakui perkara ini dalam ucapannya. Pengakuan itu menyebabkan Dewan Kecoh ketika Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Sekarang persoalannya ialah apakah perpecahan sedang berlaku besar-besaran dalam Parti Bersatu? Mampukah lagi Muhyiddin bertahan sebagai seorang pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu dengan adanya tuntutan cabaran besar yang dihadapinya ini? Ada yang mula menyatakan bahawa inilah balasan kepada orang yang mengkhianati kerajaan dahulu, kata mereka. Jadi tak tahulah adakah Muhyiddin mampu bertahan atau adakah Muhyiddin mampu mengharungi cabaran besar ini. Kita sama-sama tengoklah. Ada yang menganggap Muhyiddin tidak akan dapat bertahan dan dia akan akhirnya letak jawatan. Tapi itu semua bergantung kepada keadaan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pengkhianat. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi bukti betapa kerajaan yang kita miliki hari ini, kerajaan yang sungguh-sungguh untuk
menghapuskan rasuah, penyelewengan dan sakau. Kalau semalam Azmin Ali cuba menemplak, menyindir dan memalukan Anwar Ibrahim berkaitan keseriusan Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan ini memerangi rasuah, hari ini satu lagi bukti menunjukkan kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang benar-benar serius memerangi rasuah, bukan main-main. Kalau selama ini yang dijentik hanyalah ikan-ikan kecil, ikan-ikan bilis, hari ini, sekarang ini, kerajaan perpaduan yang ada berani menjentik ikan-ikan paus dan juga gergasi-gergasi yang bukan calang-calang. Kalau dulu kita hanya dengar Kerani, orang kaya-kaya biasa yang didakwa, tapi sekarang yang maha kaya akhirnya kedapatan. Hari ini, pengarah Maju Holdings berdepan tuduhan pecah amanah ubah wang haram berjumlah 452 juta ringgit. Ini sudah menghampiri 1,5 bilion, saudara-saudara. Ini satu jumlah yang bukan calang-calang. Jumlahnya luar biasa. Ubah wang haram 452 juta. Adakah ini benar? Kalau ini benar, ini satu penemuan baru di alam ini di Malaysia, khususnya dalam kerajaan Madani yang luar biasa. Tokoh korporat dan pengarah Maju Holdings Sdn Berhad Tan Sri Abu Sahih Mohammed telah didakwa di Mahkamah Session hari ini. Beliau berdepan sejumlah 17 tuduhan yang berkaitan cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Putrajaya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA MAX 2 bermula dari persimpangan Putrajaya dan berakhir di KLIA bagi pihak Maju Holdings Sdn Berhad. Abu Sahih berdepan 4 tuduhan pecah amanah wang berjumlah 313 juta ringgit dan 13 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 139 juta ringgit. Wow, ini jumlah yang sangat besar. Kalau saya lah dapat duit macam ni, entahlah macam mana berubah hidup. Tapi mereka macam seakan-akan uang ini satu benda yang kecil. Izinkan saya dulu kongsikan kepada anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, apabila imun badan kita tidak kuat, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit, bahkan imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan dikuatkan dan bijaksana serta seimbang, imun badan itu mampu melawan penyakit, mengenal kawan dalam tubuh badan kita. Lalu yang menyembuhkan kita daripada penyakit ialah imun badan kita itu sendiri. Saudara, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia juga di Malaysia. Produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor tersebut untuk mendapatkan konsultasi percuma. Saudara, kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawaban kepada masalah kesehatan anda. Saudara-saudara sekalian, Abu Sahih berdepan 4 tuduhan pecah amanah wang berjumlah 313 juta ringgit dan 13 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 139 juta ringgit. Kesemuanya bernilai 452 juta ringgit. Abu Sahih yang berkerusi roda mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan ke atas semua tuduhan di depan Hakim Suzana Husin. Faham tidak mengaku salah, katanya, setiap kali selepas pertuduhan berkenan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Maju Holdings adalah pemenang. Maju Holdings adalah pemegang konsesi Maju Expressway yang mengendalikan pembinaan dan operasi Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya KLIA. Bagi kesemua 4 pertuduhan pecah amanah, Abu Sahih didakwa sebagai ejen, yaitu pengarah Maju Holdings melakukan kesalahan itu
di CIMB Bank Berhad Bukit Tunku J2 dan K1 Taman Tunku Bukit Tunku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau diwakili Peguam Hisham Teh Pok Teh. Mahkamah membenarkannya diikat jamin dengan wang sebanyak 1,5 juta ringgit. Pasportnya turut diserahkan kepada mahkamah. Isteri pun didakwa kerana menggubah wang haram. Isteri beliau, Toh Puan Nur Azrina Azmi, didakwa atas tuduhan menggubah wang haram lebih daripada 60 juta ringgit. Nur Azrina, 48 tahun, telah mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Rosli Ahmad. Beliau berdepan tuduhan menerima hasil wang daripada aktiviti haram berjumlah 67 juta ringgit dalam akaun banknya dari akaun suaminya. Kesalahan itu dilakukan di antara 6 Mac 2017 dan 27 November 2017 di CIMB Cawangan Bank Bukit Tunku Kuala Lumpur. Tuduhan dibacakan bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Mahkamah membenarkan ikat jamin dengan wang RM500,000 dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Sebutan kes seterusnya ialah pada 3 November. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam inkuis Zara Karina hari ini, didedahkan ada 21 beg bukti kes polis dan saksi kedua memberikan keterangan. Dalam keterangan itu telah dinyatakan beberapa dapatan baru yang kita tidak pernah tahu sebelum ini, termasuklah tulisan-tulisan dalam buku Zara Karina. Ada yang mula bertanya-tanya, adakah dalam tulisan buku Zara Karina itu pernah Zara Karina meluahkan sesuatu atau pernahkah dia menulis sesuatu? Kerana ada beberapa netizen yang menyatakan bahawa ketika mereka menjadi remaja, mereka seringkali susah nak meluahkan kepada orang. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang tidak pandai memahami, ada orang yang tidak mahu mengerti atau tidak peduli. Jadi, apa yang Zara Karina mungkin telah lakukan ialah beliau mungkin telah menulis di dalam catatan-catatan di buku kerja maupun buku nota atau mungkin di diary beliau. Baru-baru ini juga tular di media sosial, kononnya ada tulisan yang memberikan gambaran Zara Karina di dalam keadaan yang memang dalam keadaan yang tertekan. Tetapi dakwaan dan teori itu tidak berasas. Tetapi kali ini pakar sendiri yang menyatakan bahawa tulisan tangan yang ada di dalam buku Zara Karina memang adalah milik Zara Karina dan luahan-luahan beliau itu adalah luahan ataupun tulisan beliau sendiri. Tetapi apa yang ditemui juga ialah tulisan tangan orang lain dalam buku Zara Karina. Entahlah apa sebenarnya yang berlaku, kenapa tulisan orang lain ada dalam buku Zara Karina. Mengingat kepada peristiwa kita semasa-masa bersekolah remaja dahulu, bukanlah sesuatu yang menghairankan rekan-rekan kita menulis tulisan atau menulis buku kita, membantu menulis buku kita. Tetapi itu kalau nota. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak elok, contohnya bersifat ugutan, buli dan ejekan, itu pastinya sesuatu perkara yang boleh kita pertikaikan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Zara, Justice for Zara, dan izinkan saya perkenalkan dulu Transovector for Life, terapi imun Transovector for Life. Ini terapi imun Transovector for Life yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, mendidik dan menjaga imun badan kita, menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan kita jadi bijaksana
untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, apabila imun badan kita jadi seimbang, apabila imun badan kita jadi bijaksana, imun badan kita lah yang menghapuskan dan akan melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita bijaksana dan kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera, melalui WhatsApp yang tertera. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda. Saudara-saudara sekalian, tulisan tangan orang lain ditemui dalam buku Zara Kairina. Tetapi yang mengejutkan kita semua, yang menjadi persoalan kita semua ialah, adakah di dalam buku itu sudah pernah Zara Kairina meluahkan sesuatu, menulis sesuatu yang mungkin memberikan clue kepada tangkapan atau clue kepada orang yang benar-benar bully Zara Kairina. Kita berdoa semoga bukti tulisan Zara Kairina dalam buku-buku tersebut atau salinan-salinan halayan itu akan menunjukkan siapa pesalah yang bertanggung jawab. Sama ada orang itu orang kecilkah, orang besarkah, berpengaruhkah, tidakkah. Kalau memang orang itu adalah orang yang bertanggung jawab, perlu diambil tindakan dengan segera. Jangan lepaskan. Dan kita berharap juga saksi kedua ini tidak akan menjadi mangsa bully cyber pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.